Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat edisi 15 April 2020 bersama dengan saya Fiza Sabjohan. Hari ini merupakan hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Ketiga yang berlangsung yang akan terus dilanjutkan sehingga 28 April 2020. Dalam tempoh PKP ini, kita dapat melihat pelbagai inisiatif telah pun diberikan oleh kerajaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Antaranya, pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 Mac 2020 dan juga pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin Tambahan pada 6 April 2020. Kita melihat ini bukan sahaja dari sudut ekonomi tetapi malahan apa sahaja tindakan yang diberikan oleh kerajaan adalah untuk menangani COVID-19 ini dalam masa yang sama memberi kelangsungan dan juga menjamin kesejahteraan dan juga kesihatan rakyat. Namun kita juga melihat di setiap kementerian dalam Malaysia turut memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk memerangi COVID-19 ini. KPKT turut memainkan peranan yang sangat aktif dalam mengetuai task force bagi semua operasi sanitasi di tempat awam. Dan ini yang akan kita bincangkan pada malam ini bersama dengan Yang Berhormat Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, apa khabar YB? Okey, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat YB? Alhamdulillah. COVID pun kita masih lagi bersiaran Ya. As long as kita jaga jarak Ya, ada jaraknya. Kita jaga kita YB. Alhamdulillah. Kita nak bercakap tentang proses sanitasi ini. Ini antara yang mungkin ramai ingin diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan kita tahu sejak daripada 30 Mac lalu proses sanitasi dan juga nyah cemar ini telah pun dijalankan di seluruh negara dan yang mana KPKT merupakan mengetuai task force ini. Jadi mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan dari segi kronologi dan juga proses yang berlangsung sepanjang tempoh sanitasi ini dijalankan. Silakan. Okey, alhamdulillah ketika ini because apabila kita melihat bila kita masuk ke fasa kedua 30 bulan Mac fasa kedua, fasa pertama kita 18 sampai 1 April. So ketika itu kita sudah mendapat laporan-laporan yang mana mengikut Kementerian Kesihatan adalah ada zon-zon, zon merah, zon jingga, zon hijau dan zon kuning. Jadi kita melihatkan zon-zon merah ini adalah zon-zon yang akan terlibat dalam business activity masa ke depan. Jadi kita lihat ada keperluannya untuk kita membuat sanitasi di kawasan-kawasan zon seperti demikian. So KPKT mengambil inisiatif untuk mengambil task force untuk kerja ini dengan mengatur tempat-tempat dan yang harus kita laksanakan sanitasi ini dengan panduan diberi oleh Kementerian Kesihatan. Kerana dalam keadaan COVID ini, Kementerian Kesihatan adalah kementerian yang pandu. Apa yang kita nak buat sesuatu apa, mesti KMM yang kena luluskan dulu, baru kita boleh buat. So, jadi bila kita tengok kawasan merah tu, kita akan turun kawasan merah dulu. Itu kita sudah laksanakan merah, lepas tu kita pergi jingga. Tapi dalam pada itu juga kita lihat ada juga kawasan-kawasan yang kita panggil lockdown area yang mana ada tinggi insiden terjadinya COVID positif ini. Yang ini kita memang turun dan kita buat cara detail dia. Tempat awam kita buat secara spray. Kita ada macam-macam cara kita untuk buat sanitation So kita buat secara spray. Lepas tu kalau tempat yang ada terjadinya kluster tu sepertinya di surau di masjid dan kita bawa tim special daripada bomba hazmat kita panggil tim hazmat yang mana mereka akan teliti membersihkan mengelap dan semua surface semua dan sebagainya. Sudah ada dua cara, awam dan juga tempat-tempat yang spesifik yang harus kita buat pembersihan ni. Wabi, kita melihat juga kepada keadaan semasa dan juga mengambil kira kejayaan negara China yang juga turut berjaya mengawal pandemik ini melakukan sanitasi awam dalam skala besar di Wuhan. Kita lihat usaha KPKT ini sebagai satu langkah efektif yang turut dilaksanakan di negara luar seperti di Thailand, di Korea Selatan, Turki dan banyak lagi negara luar. Dan mungkin ini juga boleh Wabi kongsikan kepada rakyat kita, penonton kita. Bagaimana kita harus memahami bahawa pentingnya proses sanitasi ini dalam sama-sama kita mengekang dan juga membendung wabak COVID-19 ini? Ya. So, jadi proses sanitasi ini adalah proses pembersihan. Kita masih lagi tidak tahu coronavirus ni macam mana dia berjangkit dekat manusia dengan kita. Tetapi ialah ada yang earlier tu awal-awal tu kata mungkin kita bersin dan awal tu mungkin airborne dan ada kata kontak dan sebagainya. Jadi dalam keadaan itu kita tidak boleh ambil any chances. Kita harus memastikan bahawa
kawasan kita dalam negara kita, kawasan-kawasan tempat awam terutamanya dan kawasan-kawasan insiden yang saya kata sebut tu, mesti kita membuat satu pembersihan. Jadi itu adalah satu langkah yang pencegahan yang agar dapat kita mengekang untuk dan membendung penyebaran penularan coronavirus ni. So ketika ini KPKT telah membuat operasi kepada dalam 1,701 kawasan dan yang ini melibatkan pusat perniagaan 736 pusat perniagaan dan bangunan kerajaan 1,203 PPR yang di bawah kelolaan KPKT sebanyak 38 projek, tapi perumahan awam yang bukan bawah KPKT sebanyak 701 projek dan ini melibatkan hampir 1 juta manusia yang duduk di kawasan-kawasan ini dan pasar-pasar raya sebanyak 139. Nah, ini yang telah kita cover untuk sanitasi ini. Okey, itu bukan satu usaha yang singkat dan juga mudah, YB. Dan ini juga yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kalau kita melihat tentang apa yang berlaku sekarang ini mungkin merupakan satu perkara yang kita lihat pandemik ini buat pertama kalinya berlaku dalam sejarah dunia era moden. Mungkin ini juga kita harus didik masyarakat kita tentang sikap cuba dan nilai tentang apa yang kita lakukan ini. Mungkin boleh YB kongsikan kenapa dari segi pentingnya, dari segi operasi ini dan mereka yang terlibat dalam terus menguatkuasakan ataupun terus membantu untuk menyempurnakan proses sanitasi ini. Betul. Ini kali pertama dunia lah berhadapan dengan coronavirus ni atau pandemik yang paling besar sekali lah kalau kita bandingkan dengan yang lain-lain. Dan kalau kat negara kita biasa dengan bencana banjir, bencana tanah runtuh. Itu diorang dah biasa lah kan. So, tapi ini ada perkara yang berbeza. Jadi dia tidak boleh tidak boleh menggunakan kaedah-kaedah yang banjir dan tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kaedah lain yang mana mereka harus belajar mendisiplinkan diri mereka lebih tahap tinggi, kesabaran, disiplin. Dan saya lihat juga ada hikmah kerana rakyat Malaysia ni dia suka juga bebas dan sebagainya. Jadi ini akan mendisiplinkan mereka agar menjaga kebebasan mereka dari segi pergerakan dan ini juga akan membendung dari segi menjaga kebersihan kawasan mereka. Jadi ini akan meningkatkan lagi dia punya disiplin dari segi jaga kebersihan, jaga perbelanjaan mereka, Jadi tidaklah membazir-bazir, berjaga-jaga dan berhati-hati. Saya kira ini juga mungkin kalau kita lihat apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lalu, kita harus bersedia untuk new normal, kehidupan yang baru. Landscape baru kehidupan kita yang bakal kita tempuhi selepas pasca COVID-19 ini. Dan kita juga melihat YB, usaha yang dilakukan oleh KPKT ini juga turut mendapat usaha sama ataupun kolaborasi antara kementerian-kementerian lain, contohnya seperti KKM sendiri dan juga MOSTI. Kalau boleh YB kongsikan kepada penonton. KMM dia tumpu kepada kawasan-kawasan yang harus kita laksanakan sanitasi ini dan mereka akan menjadi badan yang menentukan di mana harus kita membuat operasi ini. Jadi ianya ada satu operasi yang sinkronis, tidaklah KPKT saja pergi melulu sana sini. It's based on that. Bila saya nak meluaskan juga kawasan yang saya nak buat sanitasi, saya akan minta kelulusan daripada KM. Tapi apa yang saya lihat yang waktu kami buat sanitasi ini, apabila pergi kawasan pasar-pasar raya, bandar tu masih ada lagi orang yang duduk tengok dan sebagainya. Jadi kita pun problem juga bila nak jadi crowd, jadi perhimpunan. Jadi kita minta orang untuk bersurai dan sebagainya. Tapi saya masuk kawasan kampung Sungai Ramal yang mana tempat high incidence of COVID ni, orang kampung duduk dalam, saya tak nampak satu manusia pun dekat luar jalan tu. Jadi bandar dia patuh betul-betul. Jadi kita dapati bila pergi sanitasi di kawasan-kawasan luar bandar, kepatuhan dia lagi tinggi. Dia duduk rumah, dia duduk rumah. Dia tak ada keluar nak jenguk ke, nak kata YB ke apa kan, dia tak ada. So dia really duduk dalam. So saya memang terkejutlah bila saya pergi kawasan-kawasan yang luar bandar ni. Okey, YB, mungkin boleh juga dikongsikan kalau mungkin dari segi kos yang diperlukan untuk satu sesi disinfeksi di sesuatu kawasan itu, YB. Dia tak mahal because dalam segi tenaga kerja, kita ada front line. Front line yang turut membantu adalah bomba, anggota bomba, rela, APM, ni apa? Ni polis dan juga tentera yang sudah ada sekarang. Jadi bila bahagian pengawalan, bahagian pengumuman, bahagian untuk kita kodon tu semua polis akan laksanakan.
Jadi bahagian untuk menyembur dan sebagainya, bomba akan dilaksanakan bersama dengan konsesioner bawah KPKT. Itu Alam Flora, Idaman dan juga Southeast Management bahagian selatan. Ya. Jadi ini semua adalah manpower yang sudah tersedia ada. Jadi kita tidak perlu menambahkan kos. Jadi cuma yang kita perlukan adalah kimia, bahan kimia. Bahan kimia ni pun kita ada juga orang yang sponsor. Alhamdulillah. The first sponsor yang kasih 100,000 liter of chemical. So yang itu pun saya tak habis lagi. 100,000 tu. Jadi ketika ini memang perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk KPKT memang tidak banyak yang telah kita belanjakan. Okey. Tapi mungkin YB boleh kongsikan juga dari segi peranan PBT itu sendiri dalam turut sama menguatkuasakan proses sanitasi ini. So PBT dalam sanitasi ini dia tidak banyak sangat peranan dalam dia mengenal pasti tempat dan mereka just turun padang untuk pastikan pelaksanaan itu dijalankan. Tapi kalau PBT dia ada kerja lain yang lebih penting yang mereka laksanakan adalah penguatkuasaan dalam kawasan itu. Untuk memeriksa, pergi turun lawatan, tengok, memeriksa sama ada kedai-kedai. Dia kalau kedai-kedai besar, supermarket yang besar, Giant ke, all this Tesco yang besar ni, dia dah memang satu organisasi yang besar yang mampu untuk ada manpower untuk jaga social distancing, untuk make sure ambil temperature dan untuk menjaga dan dia boleh kawal dia punya crowd dan sebagainya. Tapi di kedai-kedai di peringkat PBT yang kecil-kecil ada kedai borong kampung kan, kedai borong kawasan tu, kedai runcit. Dan yang ini yang kita kena pantau, tugas mereka tu sangat penting untuk turun ke kedai-kedai ini untuk pastikan mereka melaksanakan social distancing dan sebagainya, SOP tu. Pada awalnya 1 minggu pertama atau 2-3 hari awalnya permulaan kita buat MCO ni, kita turun padang memang banyak yang tidak laksanakan ini. Mereka masih lagi tidak tahu adanya SOP, dia tak tahu macam nak buatkan because dia small operator, small enterprise. So, jadi bila kita dah turun, kita dah PBT ni memaklumkan mereka, kasih SOP dan kita pergi je dalam masa 5 hari, 1 week tu dah mereka dah tahu dah apa nak buat. Alhamdulillah, saya pun ucapkan syukur kerana mereka patuh untuk melaksanakan SOP ni. Itu dari segi SOP kepada rakyat di sekeliling. Tapi YB mungkin boleh kongsikan juga dari segi faktor panduan keselamatan bagi anggota-anggota yang bertugas. Bagaimana ini dilihat dan diambil penting oleh KPKT sendiri. So kalau kita mengikut apa yang KKM cadangkan ataupun wajibkan, mereka harus berpakaian untuk memastikan bersama mereka interaksi dengan orang ramai ya. Walaupun pada dasarnya siapa yang ada simptom saja perlu pakai mask dan sebagainya. Tapi untuk frontliner ni memang kita suruh dia orang pakai because dia akan berinteraksi dengan ramai orang. Jadi tidak ada berkemungkinan yang sangat tinggi. So jadi mesti pakaikan mask. Kalau perlunya bila buat sanitation juga dia pakai face shield. Dan juga kalau melaksanakan kerja spraying itu dan sebagainya kena pakai baju PPE. Tapi yang itu ada beberapa juga jenis yang pakai. Kalau yang berat punya yang saya kata hazmat tu untuk turun ke tempat yang ada mangsa COVID tu memang kena pakai betul-betulnya first class punya PPE untuk pastikan mereka tidak. Lepas habis operasi tu kita panggil decontamination. Dia harus buka tu semua, dia harus buang pakaian semua dan petugas ni kena saya pakai tu hari tu saya pakai dan membuat kerja sanitasi juga. Memang panas, dia boleh bertahan 4 jam ya. Kalau tidak memang teruk bekas kita buat kerja di luar tengah panas. So lepas pakai dan properly make sure everything boots semua pakai, dia buat kerja. Dan selepas tu kena buka, buang special bin yang tidak boleh campur dengan sampah-sampah yang lain. Dan lepas tu saya kena decontamination. Maknanya dia spray saya balik dan sebagainya. Untuk pastikan tidak ada kuman-kuman tertinggal ataupun itu. Bukan mudah sebenarnya. Satu proses yang panjang dan cukup lama. Wabi nak tanya juga dari segi proses nyah cemar ataupun sanitasi ini, apabila ia telah pun dilakukan di kawasan-kawasan merah dan juga jingga, adakah seterusnya akan dilakukan proses yang berterusan ataupun ia hanya dilakukan sekali sahaja? Kita lihat, because kalau kita dah buat sekali, tengok dalam masa 2 minggu, kalau tidak ada peningkatan dan sebagainya, kita akan stop. Tapi kalau ada kes lagi, kita akan buat ulang balik. Itu dia punya SOP dia daripada KKM. Di awal tadi YB ada menyebut juga tentang untuk menyasarkan bagi melakukan operasi nyah cemar di 38 projek perumahan PPR di zon merah dan jingga. Kalau boleh YB kongsikan dari segi kejayaan dan juga pelaksanaannya. Tempat yang pertama kita buat adalah Lembah Subang 1. Lembah Subang 1 adalah kawasan perumahan low cost
ramai penduduknya dan keluarga dan sebagainya. Tapi untuk yang pertama kali mereka turun padang, orang tuan-tuan rumah ni dia rasa macam takut untuk membenarkan anggota bomba atau apa untuk membersihkan rumah mereka, untuk membuat misting ataupun untuk menyembur sanitasi buat sanitasi dalam rumah. Tapi bila mereka lihat bahawa ada keperluannya untuk keselamatan mereka dan kesihatan mereka, dia mula kita dapat respon sebab 18%, 18% saja yang membenarkan untuk masuk. Lepas tu bila dia lihat lagi, so meningkat untuk meminta masuk. Sampai kita pun dah tak mampu nak turun semua rumah. Okey, dari segi jangka masa panjang pula, adakah sebarang perancangan oleh KPKT sendiri dalam menambah baik aktiviti sanitasi awam ini di masa akan datang? So jadi oleh memandangkan bahawa kerajaan telah pada 15 hari bulan 15 bulan hari ini adalah hari pertama untuk fasa ketiga, yang mana ada sektor-sektor bisnes perniagaan yang diluluskan oleh MITI untuk berurus niaga dan sebagainya. Jadi memandangkan itu, jadi KPKT bahawa sanitasi ini ada keperluan untuk kami untuk juga membuat sanitasi di kawasan-kawasan yang kuning ataupun yang hijau juga untuk persediaan agar untuk membendung jangan ada coronavirus ini masuk dalam kawasan ini, jadi boleh membolehkan business activity untuk terus berkembang. Kemudian ini penting untuk menampung ekonomi negara kita. Okey, berbalik dengan apa yang YB kongsikan itu tadi, kalau kita lihat di peringkat awalnya ada juga beberapa pakar perubatan yang turut mengatakan bahawa proses yang dilakukan ini kononnya tidak berkesan untuk mematikan coronavirus. Apa yang mungkin dapat YB menjelaskan kepada penonton? Saya bukan saintis, saya bukan doktor, tapi kalau kata nak bunuh coronavirus tu saya tak tahulah, saya tak kenal mana tu coronavirus. Tetapi what is important adalah untuk menjalankan satu prosesasi keseluruhan untuk disinfektan orang panggil, untuk membersihkan, untuk menyahkan kuman-kuman yang mana. Kita tidak tahu, mungkin kuman yang ada tu bukan coronavirus, tapi oleh ada kuman yang whatever kuman, I don't know what, apa kuman tu mungkin akan menarik coronavirus ke situ. So jadi ini adalah satu program pencegahan dan sebagainya. Seperti saya sebut, kita masih tak tahu lagi di manakah exactly coronavirus ni bermula atau menular dari mana. Jadi tidak menjadi satu isu untuk kita mengambil satu langkah berjaga-jaga. Saya kira penjelasan yang cukup padat dan juga mantap daripada YB sendiri berkaitan proses minyak cemar ataupun sanitasi awam. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti pelbagai isu berkaitan perumahan akan terus kami kongsikan di Soal Rakyat. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat dan kita masih lagi bersama dengan YB Zuraida pada malam ini dan kita akan terus membicarakan tentang aspek-aspek dari sudut perumahan di blok ini. Dan YB, kalau kita lihat dari pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat ataupun Prihatin yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tanggal 20 Mac 2020 dan juga pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin tambahan pada 6 April 2020, ia merangkumi pelbagai pihak dan juga aspek. Kalau mungkin ada sedikit komen ataupun ulasan yang ingin YB kongsikan. Ya, alhamdulillah dengan adanya pengumuman pakej ransangan oleh Perdana Menteri, ianya juga meningkatkan lagi kelonggaran yang boleh KPKT laksanakan. Jadi walaupun pada peringkat awalnya KPKT telah membuat pengumuman bahawa semua rumah-rumah di bawah KPKT kita memberikan pengecualian membayar sewa ataupun hutang sebulan. Tapi dengan pakej ransangan ini Perdana Menteri telah mengumumkan selama 6 bulan kita berikan mereka 6 bulan pengecualian untuk bayar sewa ataupun hutang rumah mereka. Jadi dengan ini akan dapat melonggarkan lagi tekanan kewangan mereka dan ianya juga akan dapat membantu mereka untuk merancang semula bagaimana nak mendapatkan duit itu balik. Kemudian dia ada masa untuk dia buat recovery lah dalam 6 bulan tu kan. Dan juga dengan yang diberi oleh kerajaan ransangan ekonomi ini kepada golongan B40 sudah tentu yang dapat manfaatnya ada penduduk-penduduk di kawasan B40 ni, flat-flat ni. So manfaat itu akan dapat mereka gunakan untuk perbelanjaan hari-harian mereka dan meringankan beban mereka dalam
tempoh PKP ni. Kita melihat apa yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu bukan sahaja terhadap golongan B40 tetapi tidak meletakkan ke belakang golongan M40 yang juga melihatkan keprihatinan kerajaan. Namun kalau kita melihat aspek ini dari segi yang lebih luas, pandemik ini bukan sahaja memberi impak global dari sudut kesihatan dan juga psikososial tetapi juga impak yang besar terhadap ekonomi negara kita dan dunia. Industri perumahan sebelum ini dilihat melalui beberapa gelombang yang mana pertama adalah gelombang kesan daripada lebihan dan juga lambakan hartanah. Dan sekarang ini gelombang kedua mungkin adalah kesan daripada COVID-19 ini yang boleh membawa kepada kemelut ekonomi ataupun juga mampu memberi impak yang besar terhadap hartanah dan juga perumahan. Ya, betul. Sebelum ini memang, tapi alhamdulillah saya ditugaskan balik untuk memimpin Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan yang mana kerajaan dulu saya di KPKT dan kerajaan baru ini pun saya di KPKT. Jadi pada dasarnya saya boleh melaksanakan perancangan saya, meneruskan perancangan saya. Tapi bagaimanapun apa yang disebut oleh Fiza tadi adalah kita dah pernah ada satu gelombang, satu masa yang mana kita lambatkan rumah tu, kita kena settle masalah tu dan sebagainya, dan lepas tu untuk mencapai 1 juta rumah yang di bawah kerajaan lama untuk dilaksanakan, saya masih lagi memegang janji itu, insya-Allah boleh dilaksanakan. Sudah tentu lepas COVID ini dengan pendapatan dan sebagainya, ianya akan menjejaskan peningkatan pembelian rumah, menjejaskan pembayaran hutang, menjejaskan construction, pembangunan rumah dan sebagainya oleh developer. Tetapi ini adalah satu masa itu yang mana kita akan cuba memikirkan package-package perumahan yang baru, ya. Tapi package perumahan yang dulu yang telah kita dalam perancangan itu rent to own, skim sewa milik itu sudah kita dalam perancangan waktu dulu, ya. Jadi yang itu akan kita laksanakan. Jadi program rent to own atau sewa milik ini akan membantu mereka untuk pemilikan rumah yang akan datang. Jadi ini satu skim yang sudah sedia ada yang tengah tunggu untuk dilaksanakan. Jadi insya-Allah akan dapat membantu pembeli-pembeli rumah. Jadi segi HOC tadi kan mungkin kita buat HOC dulu, tapi HOC yang telah kita laksanakan yang lepas tu telah dapat membantu kita untuk mengurangkan lambakan angka rumah, ya, tapi sudah dengan baik. Jadi mungkin tidak ada keperluan lagi because dah rumah-rumah. Tapi mungkin rumah-rumah yang berharga tinggi itu, yang itu kita harus lihatkan mungkin ada satu kaedah yang kita akan cuba boleh membantu. Okey. Kalau tadi Wabi ada bercakap tentang dari segi menjejaskan ataupun menjelaskan pembayaran balik dan sebagainya, mungkin boleh kita kongsikan dari segi jenis penangguhan pembayaran sewa dan juga bayaran bulanan projek perumahan rakyat PPR dan juga perumahan awam yang ditawarkan kepada rakyat. Pada rakyat tu yang 6 bulan tu sewa dan juga sama ada daripada KPKT kerajaan ataupun daripada pihak swasta, bank sudah telah diumumkan untuk bank memberi moratorium selama 6 bulan. Jadi yang itu dah memang dah okey. That means bank akan tangguh delay diorang punya collection daripada pemilik-pemilik rumah. Itu sudah membantu. Sudah membantu. Cuma dari pihak bila dia nak buat beli rumah baru, mungkin ada sikit masalah di situ dan sebagainya. Tapi dari pihak pemaju, kita membantu mereka juga. Mereka juga pemaju juga dapat juga manfaat, tak payah bayar hutang dia dengan bank. So jadi ini membantu juga. Tapi ada juga klauza-klauza dalam perjanjian sewa beli, sales and purchase, yang mana pemaju akan membuat agreement kepada pembeli bahawa dia mesti menyiapkan projek itu dalam satu masa. Jadi kalau masa itu termasuk dalam masa PKP, sudah tentu dia tidak boleh mencapainya. Jadi kita akan mengecualikan yang itu. Jadi bila ini terjadi, pembeli rumah akan minta, dia ada satu lagi untuk pembeli rumah ni, yang tadi tu pemaju akan minta dengan KPKT extension of time, maknanya untuk lebih masa, panjangkan masa untuk habiskan projek dia. Tapi pembeli ni, bila kalau dalam sales and purchase agreement, kalau tidak menepati tarikh yang dijanjikan, pembeli boleh claim pula duit ganti rugi dengan pemaju. Pemaju kena bayar pada si pembeli. Tapi yang ini pun kita akan kecualikan selari. Jadi pemaju dapat panjang masa dan pembeli tidaklah boleh nak claim. Jadi ini meringankan beban daripada untuk pemaju. Ini berdasarkan situasi yang berlaku sekarang ini kan, Wabi. Jadi dari segi cadangan bagi menangguhkan bayaran pinjaman balik untuk
peminjam skim pinjaman perumahan SPP dan juga golongan berpendapatan rendah seperti Jabatan Perumahan Negara JPN ini pula bagaimana? Yang ini pun kita tangguh juga. Kita tangguh 6 bulan juga. Sama. Okey. Jadi kita nak ke isu-isu tentang pemajuan perumahan. Tadi YB dah katakan akan ada kelonggaran diberikan oleh pihak KPKT. Jadi dari segi kemudahan impak kewangan ke atas pemaju dan juga pembeli ini, ada tak sebarang mungkin insentif-insentif yang mungkin akan diberikan kepada mereka? Memang saya ada perbualan, perbincangan dan mesyuarat dengan pemaju-pemaju, dan mereka juga mengantisipasi bahawa lepas COVID ini akan tak mudah mereka untuk pick up balik dengan itu. Dengan banyak-banyak utang yang mereka harus bayar dan sebagainya, tetapi mereka juga faham tentang keadaan yang kita hadapi, jadi mereka juga berharap mungkin ada stimulus package 3 yang akan membantu untuk mencairkan ekonomi dan boleh menggiatkan lagi aktiviti ekonomi dan akan dapat membantu mereka dengan tak secara langsung. Okey, ada tak sebarang cadangan yang boleh diberikan bagi memastikan industri perumahan ini tidak terjejas dengan PKP dan juga COVID-19 ini yang sememangnya kita tahu memberi kesan dan juga impak yang sangat-sangat besar ke seluruh dunia? Dari segi itu tidak kesan directly, tak ada kesan secara langsung, tapi dari ekonominya yang pada pemaju itu memang terkesan kerana waktu period PKP ni dia harus membayar gaji pekerja dia. Dia tak boleh hantar balik ke apa kan. Kena bayar gaji dia, sewaan dia dan sebagainya. Yang itu yang dia kena tanggung. Dan juga mungkin ada satu restructuring hutang ataupun tu mungkin kita boleh laksanakan selepas PKP ni. Ini yang sempat saya kongsikan di laman sawang Twitter dan juga Instagram. Bila bercakap tentang adakah apa sebarang soalan yang nak ditanyakan kepada YB sendiri, ramai yang bertanya kepada adakah sebenarnya sebarang kemungkinan selepas pasca COVID-19 ini akan ada berlaku sebarang penurunan harga ataupun dari segi hartanah dan juga perumahan ini. Itu yang saya sebut tadi. Saya sebut mungkin rumah yang kita buat HUC kempen, rumah-rumah 300,000 ke bawah, alhamdulillah. Jadi rumah-rumah yang atas daripada 300,000 ke atas tu mungkin harus kita pertimbangkan dan teliti balik sama ada boleh pemaju-pemaju ini harus turunkan harga dan sebagainya. Jadi boleh manfaatkan itu ketika mereka belum lagi untuk membina rumah yang baru. Jadi yang ini kita boleh clearkan dulu. Jadi ini ada perkara-perkara yang harus saya berbincang dalam masa MCO 3 ni. Jadi untuk persediaan yang ke depan insya-Allah. Kalau kita melihat dari segi penulisan ahli-ahli ekonomi, kita dijangkakan mungkin akan melalui satu fasa ekonomi yang mungkin sedikit sukar selepas ini. Jadi kita melihat pasaran ekonomi dunia yang akan dilihat lebih sekata. Dari aspek perumahan pula YB, apa antara polisi baharu yang mungkin boleh diperkenalkan ataupun ditambah baik ataupun sebarang perancangan yang ada di KPKT ini untuk mungkin dari segi panduan struktur saiz rumah dan kediaman dan sebagainya. Sebab kita tahu YB sebelum ini telah pun menambah baik banyak dari segi polisi. Kalau ada sebarang perancangan yang polisi rumah yang kita nak buat yang telah berancang adalah rumah-rumah tu tidak boleh kecil daripada 900 kaki persegi. Yang ini belum dapat pelaksanaannya because of this COVID dan lepas tukar kerajaan dan sebagainya. Jadi sudah dalam perancangan saya yang lepas dalam 22 bulan tu patut ini adalah tempoh pelaksanaan. Jadi tak ada masalah, saya akan melaksanakannya dan memastikan bahawa rumah-rumah ni lebih besar, lebih berkualiti dan environment. Dan mungkin kita kena ambil juga aspek-aspek pengalaman daripada COVID ini. Mungkin dari segi kejagakan kesihatan, jaga kebersihan ataupun sebagainya. Jadi fakta-fakta ini juga akan kita pertimbangkan dan kita akan incorporate dalam kita punya pembinaan rumah ni. Jadi ini setengah saya teliti juga. Kita melihat ataupun memandang ke depan selepas pasca COVID-19 ini, kalau kita lihat tentang mungkin lambakan hartanah ataupun dari segi harga pasaran itu sendiri, bagaimana kita nak mencaknakan kepada penonton-penonton dan juga pembeli-pembeli agar tidak salah membeli di waktu pasaran ekonomi yang perlahan dan supaya tidak kita terpengaruh terhadap penawaran yang melebihi. Betul. So jadi dah duit tak ada, lepas tu kena tipu ke whatever. So that is another satu perkara lagi yang harus berhati-hati. Tapi yang bagusnya kalau mereka nak beli rumah selalu rujuk kepada Jabatan Perumahan Negara di bawah KPKT. Dan kita boleh kasih mereka advice tentang harga rumah tu dan sebagainya. Tapi dalam masa ke depan dengan teknologi yang sedang kita tengah bangunkan, big data system yang mana pembeli potensi dan juga pemaju-pemaju akan boleh mendapatkan data-data maklumat tentang perumahan
dengan cepat. Jadi mereka boleh tahu buat pilihan nak buat rumah macam mana, nak beli rumah macam mana, kat mana dan sebagainya. Untuk dua-dua pihak, pemaju dan juga pembeli. Kalau YB boleh ulas lagi, kalau kita lihat tadi YB dah katakan tentang apa yang belum sempat dilaksanakan dari segi saiz rumah khususnya. Dan kalau kita lihat banyak sebenarnya yang telah pun dilakukan oleh KPKT dan juga YB sendiri yang sangat komprehensif, terutama sekali dari segi keluasan rumah PPRT yang diberi penambahbaikan. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini, semua orang harus berada di rumah. Mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak begitu selesa disebabkan oleh keluasan rumah yang sempit dan sebagainya. Betul. Bagaimana kita nak memastikan YB di masa akan datang perkara ini dapat sama-sama kita selesaikan? So, Alhamdulillah KPKT sudah merancang 2 tahun dahulu untuk buat rumah lebih besar. Tak boleh kecil daripada 900 kaki persegi. Yang itu Alhamdulillah kita dah laksanakan. Cuma dalam keadaan sekarang, dalam COVID ni memang mereka duduk dalam rumah yang lebih kecil dalam 700 kaki persegi dengan keluarga yang besar. Yang ini yang kita tengah buat satu program untuk mendisiplinkan mereka bagaimana untuk penjarakan sosial dalam rumah dan sebagainya. Kalau rumah kecil ada 2 bilik, ada anak ada 6 dan sebagainya. Jadi ini tengah kita fikirkan apa cara yang terbaik untuk merenggangkan mereka, bagaimana kita nak disiplinkan mereka atau mengajar mereka, memberi idea-idea untuk memastikan bahawa renggangan sosial ini dapat dilaksanakan walaupun dalam rumah itu sendiri. Kita nak kongsikan dari segi kredit komuniti juga yang juga di bawah KPKT. Bagi mereka yang membuka perniagaan ataupun mereka yang melakukan perniagaan pajak gadai ini, bagaimana mereka ini YB? Pajak gadai adalah agensi yang mana membantu peniaga kecil dan individu di kampung-kampung terutamanya di luar bandar tu untuk mendapatkan cash dan dia pajakkan barang dia kan. Jadi yang pajak gadai telah bersetuju untuk beri moratorium untuk 3 bulan. Maknanya mereka akan dapat tempoh 3 bulan untuk sebelum membuat pembayaran. Tapi untuk kredit komuniti dia ada sebagai bank, mereka cuma boleh mengecualikan late penalty charges, maknanya kelewatan penalty pembayaran hutang tu dia tidak akan kenakan dia punya charge tu. So penalty charges dia panggil. Dari segi waktu operasi pula adakah ada operasi kita cuma memberikan 2 kali seminggu dari pukul 9 sampai pukul 2. Kerana kita tengok tempat-tempat kredit komuniti atau pajak gadai ini dia tidaklah satunya kedai atau tempat yang mana rakyat datang berpusu-pusu beramai-ramai, tak berduyun-duyun tak kan. So datang tak ramai, jadi masih mampu untuk mereka mengikut SOP MCO tu. Dan ini juga tak mampu dilakukan secara atas talian kan, sebab kita nak kena tunjuk barang. Lepas tu kebanyakan kedai-kedai ni adalah melibatkan orang-orang yang duduk di luar bandar, suburban. Jadi mereka lebih lagi belum lagi digital lagi. Jadi tak suka pakai lagi e-proses untuk apa semua tak suka. Jadi dia masih lagi suka pergi secara fizikal. So jadi sebab tu kita membuka ke pajak gadai dan kredit komuniti ni. Okey. Jadi dari segi pinjaman pula, adakah peminjam boleh menangguhkan balik bayaran pinjaman ansuran bulanan dalam tempoh PKP ini? Tadi YB katakan dalam tempoh pajak gadai 3 bulan boleh. 3 bulan. Tapi kalau untuk kredit komuniti ni dia cuma dia boleh lewat tapi dia tak kena penalty charges. Okey. Itu saja. Maksudnya pemajak boleh melanjutkan tempoh penebusan tersebut. Yes. Okey, tanpa ada sebarang interest ataupun faedah, tak kena charge. Okey. Kita pergi pula kepada pengurusan skim strata YB. Tapi saya nak sebut sikit Fiza pasal kredit komuniti ni. Kita ada hotline daripada KPKT untuk rakyat telefon mengenai apa-apa yang bawa pidana KPKT. So banyak panggilan tu adalah mengenai kredit komuniti dan juga pajak gadai. Tapi yang paling menariknya adalah mereka nak tanya pasal dia nak bayar hutang. Bagusnya. Itu bagusnya. Lepas tu kita kata pasal dia dapat duit daripada kerajaan, dia nak bayar hutang. So satu perkara yang saya rasa pelik dan saya rasa okey, satu perkara yang bagus juga. Jadi mereka tahu memanfaatkan apa yang mereka dapat tu untuk bayar hutang dahulu. Sangat tertarik. Mereka memanfaatkan apa yang telah pun diberikan kepada kerajaan untuk melansaikan hutang. Bagus sangat. Dan itu tadi sempat kita kongsikan tentang perumahan dan juga skim komoditi ini, dan kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini banyak lagi nak kita kongsikan dalam Soal Rakyat.
Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kalau tadi kita sempat membicarakan tentang pelbagai isu yang berkaitan dengan isu perumahan dan sekarang ini kita nak kongsikan terus tentang hak strata pula YB. Dalam tempoh PKP ini, adakah bagi mereka yang ada menyewakan rumah mereka untuk perkhidmatan Airbnb dan sebagainya, adakah dalam tempoh PKP ini perkara itu dibenarkan? Airbnb ni di Malaysia belum lagi kita regulasikan. Jadi setengah dalam peringkat perbincangan untuk mengadakan satu plan regulasi untuk kita regulate pengusaha-pengusaha Airbnb. Tapi untuk perumahan strata ini memang kita longgarkan atau kita berikan pengecualian untuk JMB atau MC, Joint Management Body ataupun Management Corporation yang mengendalikan pengurusan rumah-rumah strata ni, menjaga kebersihan, menjaga kerosakan dan sebagainya. Ini kita longgarkan untuk mereka boleh datang bekerja di situ. Tapi kita hadkan pada 2 pegawai sahaja untuk mereka melaksanakan tugas. Itu yang di bahagian strata. Tapi kebelakangan ni juga ada penduduk-penduduk kata because di bawah pengurusan JMB ataupun MC Management Corporation ni, penduduk nak masuk dalam kawasan perumahan mereka tu, dia orang ambil temperature. Panas badan, suhu badan. Jadi ada yang mungkin terlampau proaktif je. Jadi yang mana demam tu, yang panas tu dia tak kasi masuk pada pemilik. Jadi pemilik pun telefon pada KPKT. Macam mana adakah hak mereka untuk melaksanakan demikian? Jadi memandangkan bahawa ini adalah dalam keadaan COVID atau PKP, maka kita buatkan regulasi, ya mereka boleh mengambil temperature suhu badan. Tapi kalau memang demam, suruh mereka pergi ke hospital untuk membuat checking dan sebagainya. Jadi itu yang beberapa mereka penduduk di situ yang sangat paranoid tentang COVID ni, dia terlampau over careful lah. Dia sampai ke tahap itu untuk jaga pemantauan di kawasan-kawasan strata. Itu dari segi pemantauannya. Tapi bagaimana pula dari segi aktiviti sewaan penginapan jangka pendek itu tadi? Adakah dibenarkan ataupun tidak, YB? Dia memang kita tidak benarkan lagi because tidak ada regulation lagi. Tapi mungkin ada yang telah melaksanakan kerja-kerja penyewaan ini yang tidak dibenarkan lagi sebenarnya. Okey, tidak dibenarkan. Jadi bagaimana pula dengan perkhidmatan pos? Kalau sekarang ni ramai yang di rumah, tapi kalau kita lihat boleh juga kita katakan mereka ni sebagai frontliner seperti mereka yang membawa Grab, Foodpanda dan sebagainya kan. Jadi bagaimana kita nak melihat dari segi pekerja-pekerja pos kurir dan sebagainya? Yang Panda ni semua memang saya juga ada juga dapat juga panggilan because bila orang Grab Food ataupun orang yang menghantar makanan dan sebagainya, pengawal di bangunan-bangunan strata ni tidak membenarkan mereka masuk. Jadi kalau tak masuk, maknanya pembeli nak kena turun juga, komplain kenapa dia nak turun dan sebagainya. Yang ini pun kita kena regulate, membenarkan mereka untuk hantar makanan apa yang dia pesan itu ke depan pintu rumah mereka. Kepada pekerja-pekerja penghantaran ini. Ya, penghantaran. Okay. Itu untuk strata lah. Kalau berlakunya lah sesuatu kes-kes kecemasan seperti kebocoran paip ataupun litar pintas yang mungkin boleh menyebabkan bekalan untuk penduduk terjejas. Bagaimana penyelenggaraan boleh dilakukan? Itu kita benarkan. Tadi pegawai daripada JMB ataupun MC yang mengendalikan pengurusan harta di situ, mereka boleh berhubung dengan tukang repair paip bocor ke apa tu, untuk masuk dalam kawasan itu untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Boleh yang itu. YB, ini juga telah menjadi satu isu. Mungkin ramai dalam kalangan penonton tahu jawapannya, tetapi harus mungkin sekali lagi ditegaskan oleh YB. Adakah boleh penduduk melakukan sebarang aktiviti luar seperti bersenam, jogging dan sebagainya di kawasan strata? Sebab ada yang mengatakan bahawa saya di kawasan kediaman saya saja, suka hati saya lah nak jogging ataupun bersenam. Macam mana tu, YB? Dalam kawasan perumahan mereka. Yang ini belum lagi kita benarkan lagi. Tapi kemungkinan KPKT, kalau kita telah mensanitasikan kawasan perumahan itu, ini dalam perancangan kerana kawasan-kawasan perumahan low cost tadi dengan rumahnya kecil, kalau mereka tak boleh keluar dah tahap dah 2 sebulan dan tambah lagi mungkin jadi fobia, banyak isu-isu yang lain akan timbul. Jadi sekarang kita tengah cuba memikirkan satu kaedah yang mana kalau kita dah mensanitasikan kawasan perumahan mereka, taman mereka dan sebagainya, mungkin kita akan nak satu kaedah boleh membenarkan mereka untuk keluar di kawasan-kawasan ini dalam
kawasan perumahan mereka, tapi masih menjaga dari jarakan sosial dan sebagainya. Bagaimana pula dari segi perjanjian penyewaan? Ada dalam kalangan kita ini menyewa rumah daripada tuan rumah dalam tempoh PKP ini. Kontraknya telah pun habis. Ya. Adakah dibenarkan untuk pindah keluar atau bagaimana? Kalau kontrak dengan kerajaan, okey. Dengan bank, okey. Kita kasih moratorium. Tapi bila kontrak dengan peribadi, menyewa dengan orang yang peribadi. Tapi yang ini yang kita memang minta. Perdana Menteri juga menyeru agar mereka juga menimbangkan untuk memberi mereka moratorium kepada. Tapi satu lagi efek yang sebaliknya, kalau rumah-rumah PPR dan rumah-rumah yang low cost ni mereka tidak boleh sewakan sebenarnya. Jadi dia juga akan dalam keadaan dilema untuk mengambil tindakan sebenarnya. Okey. Kalau kita beralih kepada kerajaan tempatan pula, berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut Ramadan. Kita harus akur bahawa lanskap kehidupan kita telah pun berubah. Tiada lagi masjid untuk kita imarahkan, tiada lagi sama-sama dapat kita solat tarawih berjemaah di masjid ataupun berbuka puasa bersama-sama dengan rakan-rakan di kedai dan sebagainya. Jadi dari segi persediaan yang diambil oleh pihak kerajaan tempatan dalam mengharungi ataupun menghadapi Ramadan yang bakal tiba ini. PBT diberikan kuasa juga untuk memikirkan kaedah-kaedah yang mana mereka boleh membantu peniaga-peniaga Ramadan ni. Kerana kita faham bila waktu Ramadan ni lah bazar Ramadan dan peniaga-peniaga mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan dan sebagainya untuk meningkatkan pendapatan mereka. So jadi now PBT telah memikirkan kaedah-kaedah dan tapi di peringkat PBT kita keluarkan garis panduan yang kasar yang mana boleh mereka laksanakan bazar ni dengan dengan macam penghantaran, macam satu kaedahnya adalah drive thru yang mana kita boleh membantu untuk mereka. Kita ada satu pusat yang mana barang-barang yang dipesan itu boleh kita makanan-makanan ataupun yang dipesan itu boleh kita letakkan satu tempat dan pembeli-pembeli boleh datang secara drive thru saja, boleh pick up. So yang satu lagi boleh pack and pick. That means tempat yang kita pack dan dia boleh pick. Yang ketiganya adalah e-hailing lah. Macam pengantaran dengan Grab, Food dan sebagainya. Tapi saya tengok seronok because budak-budak muda ni, kawasan-kawasan kampung pun ada, kawasan-kawasan dalam ni, mereka ada inisiatif sendiri. Saya bertemu dengan mereka, dia ambil kedai runcit, jual ikan, jual apa, dia buat dia punya e-marketing. That's right. That was very interesting lah. Maknanya dia ada inisiatif dia untuk melaksanakan perkara sedemikian. Banyak perkara sebenarnya boleh dilakukan. Ya, betul. Dan kalau kita melihat hikmah di sebalik musibah ini, YB. Dan dari segi Ramadan, bagaimana pula dari segi persediaan hari raya nanti? Itulah, ini satu perkara yang rakyat Malaysia sebagai negara Islam harus belajar untuk melaksanakan yang wajib sahaja. Kalau nak lebih sikit sunnah okey, tapi tak payahlah buat benda-benda yang tidak wajib itu. Tidak boleh berbelanja dengan boros. Jadi berjaga-jaga, berhati-hati dan ada masa untuk beribadah dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang mereka harus imbas balik, tengok apakah aktiviti Ramadan yang akan mendatangkan pahala dan sebagainya, mungkin mereka boleh fokus tentang dalam bidang tu. Kalau kita lihat dari segi penguatkuasaan dan juga pelaksanaannya, kalau ada sesuatu yang mungkin YB nak boleh kongsikan dari segi peranan pihak berkuasa tempatan ini dalam terus kita melaksanakan dan juga melancarkan perjalanan PKP ini. Berkuasa tempatan ada kuasa yang banyak, yang kuat, yang mana mereka boleh melaksanakan dalam kawasan mereka itu. Jadi untuk memastikan bahawa rakyat menjaga semua SOP, menjaga syarat PKP dari segi perniagaan, dari segi pembeli, dari segi penjual, peniaga dan sebagainya. So kerajaan tempatan memainkan peranan yang penting. Jadi mereka tahu kawasan mereka dan mereka boleh impose sesuatu perkara yang untuk mengetatkan atau mengawalkan lagi untuk membendung wabak ni. Kalau boleh kita sentuh sikit tentang peranan bomba di bawah KPKT ini sendiri, YB, bagaimana kita melihat peranan bomba ini juga turut sama-sama memainkan peranan yang penting dalam tempoh PKP ini? Bomba ni adalah frontliner rakyat. Tak ada PKP pun dia selalu frontliner. Apa-apa pun dia bagi bomba. Jadi apatah lagi dengan COVID ni. Jadi bomba bersedia. Dan macam-macam perkara yang dilaksanakan. Membantu agensi-agensi untuk perpindahan mangsa daripada satu tempat kepada tempat kuarantin, daripada airport untuk logistik dan sebagainya, dan juga membantu dari segi sanitasi dan juga hazmatnya. Dan jadi ini adalah memang, dan juga KPKT juga telah membenarkan untuk menggunakan bangunan kita di
Akademi Bomba dan juga IKPKT yang mana kita juga kita berikan kebenaran untuk digunakan sebagai satu pusat kuarantin. Dan Bomba juga mensanitasi pusat kuarantin dan juga balai-balai polis yang mana banyak orang berinteraksi di situ, banyak orang membuat urusan di situ. So jadi ini adalah kerja Bomba yang selalu mereka laksanakan dalam masa tidak ada COVID pun melaksanakan, selagi yang tak ada orang yang buatkan, insya-Allah anggota Bomba dari KPKT boleh laksanakan. Mungkin ini juga boleh YB kongsikan kepada penonton-penonton Soal Rakyat pada malam ini, peranan masyarakat dalam sama-sama kita memerangi COVID-19 ini. Kerana ini bukan usaha satu pihak saja, ia memerlukan usaha sama antara rakyat dan juga kerajaan bagi sama-sama dapat kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sebab itu dulu kalau kita kata frontliners tu doctors lah dan sebagainya, sekarang kita kata frontliners adalah rakyat. Pasal mereka adalah benteng pertama untuk memastikan bahawa wabak coronavirus ini, COVID-19 ini tidak merebak, tidak terus berkembang. Sebab itu jadi dia kena block, the first layer adalah rakyat. Maknanya kalau dia boleh ikut apa SOP kita, jarakkan, jangan keluar rumah dan sebagainya, ia boleh memutuskan rantaian COVID ini daripada merebak. Jadi saya berharaplah rakyat di luar sana, dalam keadaan ini pertama kali kita berdepan dengan satu pandemik yang besar-besaran seluruh dunia, dan kita harap dan rakyat Malaysia setakat telah menunjukkan disiplin yang baik dan pencapaian yang sangat baik dari segi pengawalan COVID ini. Jadi saya harap dalam keadaan ini mereka terus bersabar, berdisiplin, dan juga bila menghadapi puasa dan juga raya nanti janganlah rasa kecewa kerana kali ini berbeza, kita nak menyambut puasa dan raya. Jadi kita harus laksanakan perkara-perkara yang saya sebut yang wajib saja. Dan insya-Allah kalau kita akan dapat laksanakan ini, Malaysia akan menjadi negara yang pertama yang boleh keluar daripada wabak ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kalau ada sebarang soalan-soalan ataupun antara bagaimana cara untuk rakyat terus berkomunikasi dengan KPKT, adakah sebarang hotline yang boleh dihubungi? Ya, kita ada hotline, 3 hotline yang dikendalikan 24 jam. Pegawai akan tunggu di situ untuk menjawab. Dan dia sudah beroperasi semenjak wabak COVID, semenjak MCO kita telah membuat operasi hotline ni. Okey. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita pada malam ini ada sesuatu yang ingin terus disampaikan oleh YB kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya. Itulah peringatannya bahawa untuk tahun ini untuk kali inilah, kerana pandemik ini adalah pertama kali saya sebut tadi, harus pastikan bahawa kita kena pastikan bahawa kita stay home, be safe, kita untuk kita. Kita untuk kita mesti menang, insya-Allah. Insya-Allah. Kita jaga kita mesti menang. Stay home, be safe. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di atas pelbagai pengisian dan juga manfaat yang telah pun dikongsikan berkaitan inisiatif yang dijalankan oleh KPKT sepanjang tempoh PKP ini. Pastikan anda terus berada di rumah. Insya-Allah sama-sama kita terus berdoa dan kerjasama daripada semua pihak harus diambil kira, terutama sekali daripada anda rakyat, untuk terus berada di rumah dan pastikan sama-sama kita berjaya memenangi wabak COVID-19 ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.